Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Perhatian kepada ibu bapa dan penjaga yang ingin membuat tempahan penginapan semasa percutian sempena perayaan Deepavali agar sentiasa berhati-hati, agar tidak menjadi mangsa penipuan skamer secara dalam talian. Mohon untuk anda membuat semakan terlebih dahulu agar anda tidak tertipu. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan secara dalam talian, hubungi segera talian 997. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Jumaat 25 Oktober 2024 bersama saya Nadine Nordin. Ayuh kita mulakan segmen Sudut Pandang. Saudara, kerangka kawal selia bagi perkhidmatan pesanan internet atau Internet Messaging Services dan perkhidmatan media sosial iaitu Social Media Services yang ditawarkan baru-baru ini akan berkuat kuasa pada 1 Januari depan. Dengan bahasa mudahnya, pelesenan media sosial ini adalah proses meletakkan tanggungjawab kepada penyedia perkhidmatan pengguna dan kerajaan yang terlibat dalam penggunaan platform media sosial supaya tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Langkah itu diambil untuk memerangi peningkatan kes jenayah siber termasuk penipuan dan judi dalam talian, buli siber serta jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Perlu kita semua faham, pelesenan ini wujud bukan untuk menyekat kebebasan kita bersuara tetapi lebih kepada mengekang aktiviti jenayah siber. Jadi, baik, topik kita pada malam ini adalah pelesenan media sosial 1 titik perubahan. Kita raikan tetamu kita di studio ini iaitu yang berbahagia Datuk Zulkarnain Mohamed Yassin, Timbalan Pengarah Urusan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Nadir. Kita berjumpa lagi. Kita berjumpa lagi dan rasanya saya tak lambat lagi untuk mengucapkan tahniah buat Datuk. Terima kasih. Atas jawatan baru dan juga kiranya tanggungjawab baharu. Tanggungjawab yang lebih berat sebenarnya. Ya. InsyaAllah semuanya dipermudahkan Datuk. InsyaAllah, Alhamdulillah. Baik, untuk permulaan kita ni Datuk, untuk topik kita, sudah semestinya kita ingin ketahui pelesenan media sosial 1 titik perubahan. Sebagai permulaan, boleh Datuk kita kongsikan secara ringkas pelaksanaan pelesenan ini? Terima kasih Nadir dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, penonton Pastikan Sahih pada malam ni. Saya sangat tertarik dengan tajuk yang diberikan sebenarnya pada malam ni, 1 titik perubahan. Pelesenan tu 1 titik perubahan. Titik perubahan tu nak bawa ke mana? Jadi banyak polemik daripada pemantauan kami adalah adakah itu membawa kepada sesuatu yang negatif ataupun usaha untuk menyekat kebebasan bersuara ataupun melihat bagaimana kerajaan akan memantau semua bentuk komunikasi yang berada dalam media sosial ini dan juga platform messaging internet. Sebenarnya kalau kita lihat telah pun dinyatakan tadi, perubahan yang kita bawa adalah perubahan yang memastikan kesejahteraan rakyat terjamin melalui satu rangka kerja pelesenan yang akan menitik beratkan keselamatan penggunaan social media dan juga messaging services ini. Keselamatan, apa yang kita maksudkan perlindungan pengguna ini, banyak kita lihat bahawa sebenarnya media sosial ni telah berada dalam negara kita sejak awal tahun 2006, tetapi masa itu tidak begitu popular. Bukan tidak begitu dengan kadar penembusan internet yang rendah, dan pada masa itu pun kita ada hanya feature phone saja. Tapi hanya mereka yang ada akses kepada internet. Tetapi apabila kerajaan menggerakkan usaha untuk meningkatkan kadar penembusan jalur lebar dalam negara, explosion ataupun letusan penggunaan adoption media sosial ini berlaku sejak tahun 2010 adalah titik permulaan dan itu juga titik perubahan bagaimana dengan adanya media sosial, dengan adanya smartphone, kita telah
corak kita menggunakan komunikasi, berhubung antara satu sama lain, dan juga satu aspek lagi, memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk bersuara. Dan dari segi sudut medianya, bukan dikawal lagi oleh editor ataupun penyiar, tetapi siapa-siapa sahaja boleh jadi wartawan, boleh jadi editor, boleh jadi penyiar. Itu yang titik perubahan satu yang berlaku. Kemudian tu kita bawa lagi perubahan yang kita lihat adalah satu, adoptionnya. Yang kedua adalah bagaimana kita menggunakannya. Bagaimana kita menggunakannya adalah kita consume media arus perdana semakin pengaruhnya semakin berkurang. Saya bagi katakan kenapa begitu, kenapa berlaku begitu, dan tahap kepercayaan masyarakat kepada media sosial ni sangat tinggi. Kerana apa? Dia social networking. Dia macam rakan. Rakan. Kenalan. Kalau kawan kita kata restoran mamak sini sedap lah, kita garanti percaya kat sini sedap. Betul. Pengaruh pengaruh. Jadi itu dari segi itu di alam nyata Tapi bila di alam maya kita adopt cara yang sama, kita ingat ataupun penerimaan kita, tahap penerimaan kita adalah tinggi. Sebab asasnya adalah kalau di kita anggap mereka kawan mereka, takkan kawan nak aniaya kawan. Tu jadi kan konsepnya begitu. Itulah Datuk, kita nak teruskan lagi kupasannya. Tapi sebenarnya kita nak dengar kita ada vox pop pandangan daripada orang ramai mengenai topik kita pada malam ini. Boleh Datuk ya? Boleh. Sama kita saksikan. Lesen untuk media sosial, rasa setuju rasanya. Bagi saya setuju bang. Saya sangat setuju. Tidak setuju? Tak setuju. Rasanya setuju. Okey, bagi pendapat saya agak bersetuju. Saya setuju sebenarnya. Kalau Cik Nah memang setuju sangatlah. Jadi saya setujulah. Bagi pendapat saya tak setuju. Untuk memiliki media sosial, saya tak setuju lah. Setuju? Kan? Tak setuju. Setuju. Tak setuju. Baik Datuk, itu dia pandangan daripada orang ramai. Walaupun hujung-hujung tu jangan salah sangka ya penonton, ramai kata tak setuju, tapi di awal ni jangan dilupakan ramai yang setuju Datuk. Jadi itu pandangan daripada orang ramai mengenai topik kita pada malam ini. Tapi apapun tadi katanya Datuk tadi ada kaitkan dengan perkembangan penjelasannya mengenai pelesenan ini sebenarnya bukan menyekat kebebasan kita bersuara, malah kita meraihkan dan lebih dalam kondisi yang lebih selamat Datuk. Sebab jadi, tu kita ada segmen ini pastikan sahih. Jadi kita nak beri penjelasan yang saya cuba beri penjelasan yang sejelas-jelasnya. Tadi saya kata tahap kepercayaan yang tinggi. Tapi apabila kita melihat pada masa sekarang, apa yang berlaku dengan tahap kepercayaan yang tinggi kepada platform-platform media sosial ini, banyak kemudaratan telah berlaku. Apa yang berbeza di alam nyata dan alam maya, kawan-kawan memang kita facial interaction ataupun kita secara fizikal ataupun bersemuka. Tetapi di media sosial, akaun yang dicipta itu sama ada dia boleh menjadi bentuk penyamaran. Akaun palsu. Kita ingat kita berhubung dengan kawan kita, tetapi identiti kawan kita telah dicuri. Dan apa yang lebih parah lagi, tahap keyakinan kita ada kata kita panggil orang yang terpercaya ataupun boleh dipercayai, ustaz-ustaz, pemimpin-pemimpin negara, dan juga mereka yang berpengaruh dalam bidang keuangan. Jadi individu-individu ini telah dimanipulasikan image mereka dengan mewujudkan akaun-akaun palsu untuk melakukan jenayah penipuan ataupun mewujudkan
investment ataupun pelaburan yang tidak wujud. Betul. Dan kita juga melihat juga bagaimana pelaburan dalam emas ataupun saham, futures banyak sekali. Itu satu aspek penipuan. Yang kedua, kita juga ada kandungan-kandungan yang memudaratkan kepada kanak-kanak dan masyarakat. Sexual abuse terhadap gangguan kanak-kanak, seksual. gangguan seksual, puli cyber, dan juga apa yang kita sebutkan satu bentuk penyebaran ajaran-ajaran sesat juga berlaku di media sosial ini, dan kita lihat ini satu bentuk ancaman yang baru. Apa yang kita lihat, satu aspek yang kita lihat, terdapat jurang yang besar terhadap satu masyarakat mempercayai media sosial itu sangat tinggi, kepercayaan mereka. Tetapi pada hakikatnya risikonya sekarang sangat tinggi. Sepatutnya kita lebih berhati-hati kerana ada jurang kepercayaan yang tersebut. Perlu ada satu mekanisme perlindungan pengguna yang lebih mantap. Sebab itulah kita memperkenalkan pelesenan. Sudah tiba masanya kita perkenalkan pelesenan kepada penyedia-penyedia platform ini supaya mereka lebih bertanggungjawab dalam aspek-aspek memastikan perlindungan pengguna. Itu yang sebenarnya. Itu yang sebenarnya. Adakah itu sebenarnya ringkasan daripada permulaan soalan kita, ataupun Datuk dah masuk sekali sebenarnya? Sebab saya ingin mengajukan mengenai penggunaan akaun palsu dan juga beli siber. Adakah dia merangkumi sekali penjelasan mengenai pelesenan? Ia merangkumi semua, sebab kita lihat bahawa masalah penyalahgunaan media sosial ataupun kemudaratan media sosial kepada masyarakat ini bukan berlaku dalam terpencil kepada Malaysia saja. Malahan banyak kerajaan-kerajaan lain yang di negara lebih maju juga telah mula memperkenalkan bentuk kawalan, bentuk kawal selia. Dan apa yang kita lihat bahawa setiap negara mempunyai pendekatan yang berbeza. Tetapi kita sebenarnya dalam Akta Komunikasi 1998 telah ditetapkan bahawa aktiviti-aktiviti berkaitan dengan media sosial ini memang adalah satu yang perlukan lesen. Cuma pada masa itu, pada masa tersebut saya sebut tadi, dalam konteksnya 2008 1998 tak ada belum ada penggunaan media sosial. Dia hanya boom 2010. Jadi pada masa 1998 tahun 2000 bila lesen peraturan berkaitan dengan pelesenan ini dimulakan, dia dikecualikan daripada lesen. Sebenarnya acuannya memang perkhidmatan ni perlu dilesen. Cuma kita kecualikan. Sebab kita tak nampak, bukan tak nampak, kita tak jangka unintended outcome itu, mudarat tu kita tak jangka pada masa itu. Jadi sebab itulah telah tiba masanya kita kecualikan, kita hapuskan pengecualian tersebut dan masukkan mereka dalam kerangka undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jadi bukan satu yang baru, titik perubahan. Perubahan itu kerana ada kemudaratan yang hendak kita selesaikan. Baik, titik perubahan itu berlaku kerana ada kemudaratan yang sedang berlaku. Itu penjelasan yang cukup, saya rasa macam mudah untuk kefahaman kita semua, dan saya harapkan kita dapat teruskan lagi ni, Datuk. Ramai lagi yang bertanyakan, ingin mengajukan soalan. Ada yang bertanya sebelum saya bersiaran lagi dah ada soalan dah. Tapi sebelum tu kita saksikan Vox Pop seterusnya. Apa kata masyarakat Malaysia Madani? Benda ni bila dia ada lesen, dia boleh bagi kawalan ke kepada orang. Sebab tak semua orang bila dia menyuarakan apa-apa, dia type apa-apa dekat media sosial tu, dia pakai fikiran yang matang. Kadang-kadang tanpa kawalan dia bagi je benda yang bukan-bukan. But bila ada undang-undang untuk dapatkan lesen, dia lebih berhati-hati untuk kontrol cara fikir, cara penulisan dia dan apa yang dia luahkan supaya benda-benda tu semua dalam kawalan. Pada saya, apa yang kerajaan buat terbaik. Sebab sekarang ni media sosial dia tak terbatas. Apa-apa jua kandungan tidak diatasi
bagi saya ia mempunyai pro and con dalam pelaksanaan lesen kepada semua media sosial. Pertamanya, media sosial sekarang ni sangat penting, merupakan medium penting dan mereka menggunakan sebagai satu tujuan perniagaan. Jadi tidak salah untuk dikenakan lesen dan tindakan cukai. Ada juga kategori-kategori mereka yang berkongsi di platform media sosial hanya untuk tujuan peribadi, bukan untuk perniagaan. Jadi untuk bagi mereka tidak perlu dikenakan lesen dan cukai. Kalau pengetahuan dan undang-undang lesen tu nak buat pun, dia mesti ada penjelasan yang lagi terperinci lah untuk pengguna, siapa yang patut bayar, siapa yang tak patut bayar. Sebab saya rasa lesen tu perlu ada untuk mereka, terutama sekali yang buatkan perniagaan, dan terutama lebih kepada keselamatan lah. So, siapa yang rasa ingin adakan konten-konten ini haruslah get through in the right platform dengan laluan yang betul supaya kita boleh saling hormat-menghormati. Saya rasa itu yang terbaik. So saya bersetuju sekiranya kita kenakan sedikit ataupun license untuk semua influencer dan juga semua konten-konten yang kita lakukan di semua media platform. So itu pendapat saya. Baik, itu dia Datuk, antara pandangan daripada rakyat Malaysia. Katanya ada dalam mengutamakan kawalan. Bila dah ada pelesenan ni, semuanya berada dalam kawalan. InsyaAllah selamat baik semuanya. Dan juga utamakan dari segi keselamatan. Dan juga ada katanya wujudnya saling hormat menghormati dalam penggunaan media sosial. Baik, dan juga kalau kita lihat pandangan daripada Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil, iaitu Bersih, menyuarakan mengenai pembinaan Code of Conduct, di mana sebarang sekatan bersuara harus memenuhi prinsip pengabsahan, keperluan dan setimpal. Mohon pencerahan daripada Datuk Wakil MCMC. Kalau kita lihat, saya telah jelaskan dengan sejelas-jelasnya, saya percaya kenapa kita letakkan pelesenan ini, dan sebagai proses yang telus, sebagai proses yang telus, kita telah pada 22 hari bulan Oktober yang lalu mengeluarkan ataupun membangunkan kod tata kelola bagi penyedia-penyedia platform media sosial dan juga perkhidmatan pemesejan internet ini. Dan runding awam berkaitan dengannya telah kita laksanakan sehingga kita masih terbuka, ada 11 hari lagi akan ditutup 5 November. Jadi itu adalah keterbukaan kita ataupun ketelusan kita dalam semua orang boleh melihat apakah bentuk tata kelola yang telah dibangunkan oleh MCMC sebagai satu bentuk kawal selia yang kita panggil proportionate ataupun secara berkadar. Dan yang kedua adalah bukan semua platform media sosial dan pemesejan yang kita akan lesenkan. Ia hanya melibatkan bagi penyedia platform yang mempunyai 8 juta pengguna atau lebih di Malaysia. Okey, itu dari segi proportionate ataupun apa yang kita lihat, yang platform yang mempunyai ramai pengguna itulah yang ingin kita kawal supaya mereka lebih bertanggungjawab. Apa yang ingin kita lihat adalah kebertanggungjawaban ini. Yang pertama, sebagai contoh, kita lihat bahawa mereka ada terms of use. Kita ada terms of use tu, kadang-kadang akaun kena disekat ataupun kandungannya kita diturunkan. Ramai yang beranggapan ini adalah tindakan daripada MCMC. Tapi sebenarnya orang ramai, sesiapa saja boleh membuat aduan kepada penyedia platform dan penyedia platform akan menurunkan kandungan tersebut. Kandungan yang sensitif, ya, betul. Yang kedua adalah penyedia platform itu sendiri, kita selalu dengar AI kan? Sekarang dia main AI, memang banyak. Semua AI. Penyedia platform juga mempunyai AI untuk menapis kandungan-kandungan yang boleh memudaratkan, tetapi apa yang kita lihat ia tak mencukupi.
Apa tanggungjawab tu tak cukup. Apa yang kita kata sekadar melepaskan batuk di tangga saja. Tak capai lah matlamat tu, Datuk. Betul, itu satu. Yang kedua, kadang-kadang ada timbul conflict of interest. Conflict of interest ini bila saya jelaskan adalah berkaitan dengan perjudian sebagai contoh. Ada iklan-iklan mereka hasil keuntungan mereka platform ni adalah daripada iklan. Okey, daripada iklan ini ada iklan persundalan, judi dalam talian dan sebagainya. Bagaimana mereka boleh tidak mengambil tindakan? Jadi itu wujud conflict of interest. Kalau mereka akan pendapatan mereka akan terjejas lah kalau mereka turunkan kandungan tersebut. Tetapi bagi kita, kandungan itu adalah kandungan yang memudaratkan kepada masyarakat. Itu satu aspek. Jadi saya ingin jelaskan sekali lagi bahawa penekanan kita adalah kita telus dalam menyatakan bahawa apa-apa yang perlu mereka lakukan terkandung dalam kod tata kelola. Yang kedua, kita hanya melibatkan platform yang ada 8 juta pengguna ataupun lebih. Dan apa yang penting lagi adalah kita lihat bukan setakat jenayah cyber satu aspek, tapi aspek yang lain yang mungkin lebih besar adalah dari segi keselamatan negara. Isu-isu berkaitan dengan 3R. Dan yang kedua adalah proses demokrasi itu sendiri. Kerana kita lihat bahawa banyak negara-negara yang lain juga telah melihat kepada integriti pilihan raya. Kerana daripada pengamatan kami, apabila musim pilihan raya, banyak berita-berita palsu akan keluar. Jadi perlulah pada masa yang sama kita melihat bagaimana integriti pilihan raya itu terkawal. Banyak dengan adanya AI dan sebagainya, kita sangat susah untuk bukan sangat susah bagi masyarakat untuk membuat penilaian yang tepat tentang sesuatu berita itu semakin mencabar. Saya tak kata susah, makin mencabar. Jadi keperluan inilah kita lihat jenayah cybernya, integriti pilihan rayanya, keselamatan dan ketenteraman awam itu adalah fokus utama kenapa perlu mereka dilesenkan. Kerana kita lihat bahawa ia tidak mencukupi. Saya ambil contoh senang saja. Kerana mereka sendiri tidak mematuhi ataupun tidak mengikut ada kawalan yang sempurna terhadap terms yang mereka gunakan ataupun terms of service yang mereka gunakan. Baru-baru ni kami menjalankan aktiviti kempen kesedaran kepada kanak-kanak sekolah rendah. Ya. Kalau ikut peraturan terms of use, kanak-kanak di bawah 13 tahun tidak boleh ada akaun media sosial. Tetapi apabila kami bertanyakan dalam sesi tersebut, bertanyakan kepada anak-anak ni siapa ada media, kita tunjuklah Facebook, YouTube, Insta, semua angkat tangan. Seronok. Dah lain macam mana boleh ada bawah 13 tahun. Jadi itu satu lagi aspek yang ingin kita tekankan. Dan kita tanya kenapa? Senang je, tipu umur. Jadi ini sesuatu yang perkembangan yang tidak sihat. Sebab itulah kita lihat bahawa intervensi melalui kawal selia pelesinan ini akan menjadi titik perubahan kepada perkara-perkara yang lebih positif dalam pelindungan pengguna dan pencegahan jenayah, serta juga perkara-perkara yang melibatkan integriti pilihan raya. Itu dia perlu pentingnya, yang kata Datuk tadi adalah bagi pengguna dan juga penyedia media sosial adalah kita nak lahirkan pengguna dan penyedia yang bertanggungjawab.
Jadi kena banyak lagi lah program-program di sekolah lepas ni Datuk. Betul. Kena pastikan Memang pemantauan kami bukan tidak, saja. Kita nak semua pihak bekerjasama. Betul. Kita nak hasilkan kualiti masyarakat pengguna media sosial yang bertanggungjawab. Dan juga ada katanya platform pun kita bagi hasil 8 juta ke atas penggunanya. Betul. Dan sekejap sangat ni Datuk. Yang ni Datuk selalu kata ni kena tambah lagi setengah jam ni Datuk. Dengan Tuan tadi pun cakap juga kalau boleh kita tambah program ni untuk sejam, kita dapatkan pencerahan yang lebih jelas kepada semua. Baik, untuk konklusi sebagai penutup, sedikit nasihat dan konklusi secara ringkas daripada MC mengenai topik kita pada malam ini Datuk. Okey, sebagai konklusinya, yang pertama adalah tanggungjawab untuk memastikan persekitaran dalam talian adalah tanggungjawab semua. Dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan terus tegas dalam memastikan bahawa persekitaran ini selamat, kerana kita percaya bahawa bagi mereka yang menggunakan internet ini, ia membuka peluang sebenarnya untuk meluaskan pasaran, dan di samping itu juga membuka peluang-peluang pekerjaan baru kepada orang ramai ataupun pengguna. Tetapi dalam suasana yang banyak kemudaratan ini, kita perlu menyediakan ekosistem secara bersama dengan penyedia platform dan juga pengguna supaya persekitaran platform itu selamat untuk digunakan bagi meningkatkan keupayaan diri kita dari segi sosioekonomi dan juga pengetahuan. Dan kita perlu melihat supaya ini adalah titik perubahan supaya apa yang kita hasratkan untuk menjadikan Malaysia ini sebagai membina masyarakat madani, masyarakat sivil, itu terhasil. Kerana apa yang kita lihat, apa yang berlaku bully cyber sebenarnya, penipuan adalah hilangnya sifat-sifat ihsan dalam masyarakat kita melalui penggunaan media sosial. Itu yang hendak kita bangunkan, bagaimana kita boleh kawal secara bersama supaya ihsan madani ini dapat kita kembangkan melalui media sosial, bukan mendatangkan kemudaratan kepada masyarakat. Ihsan madani itu Datuk, satu konklusi yang cukup hebat, dan kami ucapkan ribuan terima kasih atas kesediaan Datuk sudi bersama dengan kami untuk pastikan saya dalam segmen sudut pandang kita. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam waktu Datuk. InsyaAllah. Dan juga ucapkan terima kasih sekali lagi dengan atas perkongsian topik kita pada malam ini, iaitu pelesenan media sosial, satu titik perubahan, di mana banyak dah kami bagikan pencerahan. Anda boleh dapat lagi saksikan secara ulangan di YouTube dan juga di saluran berita RTM akan ada ulangannya untuk mendapatkan pencerahan mengenai topik kita pada malam ini, iaitu pelesenan media sosial, satu titik perubahan, bersama tetamu yang diraikan pada hari ini, iaitu yang berbahagia Datuk Zulkarnain bin Muhammad Yassin, Timbalan Pengarah Urusan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Dan Datuk bila tengok pada jawatan tu, insya-Allah lepas ni kita boleh pergi makan nasi goreng dekat Langkawi. Dia tak penting menu tu Datuk, yang penting lokasi je Datuk. Betul. Baik Datuk, terima kasih banyak. Dan juga kepada penonton, terima kasih banyak semua. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti jangan kongsi. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.